Benarkah proses permohonan tauliah mengajar sesuatu yang menyusahkan dan tidak diperlukan? Khatib ingin menarik perhatian semua ketika Rasulullah SAW menghantar Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ke negara Yaman. Baginda terlebih dahulu bertanyakan beberapa soalan kepada Mu'az berdasarkan sabdanya yang berikut. Kaifa taqdi? Faqala aqdi bima fi kitabillah. Qala fa in lam yakun fi kitabillah. Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ajtahidu ra'yi. Qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apakah kamu akan berhukum? Maka Mu'az menjawab, aku akan berhukum dengan apa yang terdapat dalam kitab Allah. Baginda bersabda, sekiranya ia tidak terdapat dalam kitab Allah, maka jawab Mu'az, aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya lagi, sekiranya tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Mu'az, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat At-Tirmizi. Hadis tersebut menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menguji kelayakan Sayyidina Mu'az dalam menyampaikan dakwah. Setelah berpuas hati dengan minhaj Sayyidina Mu'az dalam berhukum, yaitu mendahulukan Al-Quran kemudian Sunnah dan seterusnya ijtihad, maka baginda pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah permohonan tauliah mengajar perlu melalui beberapa proses tapisan untuk melihat kelayakan, kemahiran, kemampuan dan penguasaan ilmu seseorang sebelum diberikan tauliah. Dalam hal ini, Yang Maha Mulia Sultan Selangor sering memberi peringatan dan menitahkan hanya mereka yang benar-benar mahir dan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai agama Islam sahaja yang boleh diberikan tauliah untuk mengajar atau ceramah di masjid-masjid atau surau-surau di seluruh negeri Selangor. Kita Yang Maha Mulia Sultan Selangor 16 Februari 2022 Istana Alam Syahlam. Muslimin yang berbahagia, adakah itu bermaksud pihak berkuasa akan menghalang terjadi dakwah? Perlu ditegaskan bahawa keperluan tauliah mengajar bukan untuk menghalang atau menyusahkan seseorang yang ingin mengajar agama. Ia sebagai langkah pencegahan bagi memenuhi maksud syar'inya dalam aspek memelihara agama Islam Fiddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 19, Inna dina 'inda Allahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Justru bagi memastikan agama Islam itu terus terpelihara daripada sebaran anasir penyebaran ajaran salah, fitnah memfitnah dan bersangka buruk yang boleh menimbulkan kesan negatif terhadap agama, masyarakat dan negara, maka tauliah diperlukan. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, kalimat haqqin ubida biha batil, bermaksud kata-kata yang benar tetapi bertujuan batil. Riwayat Muslim. Maka di sinilah keperluan tauliah mengajar yang antara lain untuk memastikan bahawa pertama seorang itu benar-benar layak dan sesuai untuk mengajar agama. Yang kedua mengekang penyebaran ajaran atau pahaman yang menjauhi daripada pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, mengelak sesuatu perkara yang boleh menimbulkan kontroversi dan sensitiviti dalam kalangan masyarakat. Keempat, mencegah mana-mana pihak yang menggunakan platform ceramah untuk menghina atau mengaitkan orang atau kumpulan tertentu. Kelima, memastikan pemegang tauliah mematuhi setiap peraturan dan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Muslimin yang berbahagia,
Perkembangan teknologi semasa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan ilmu agama pada bila masa hanya di ujung jari. Namun, masyarakat perlu memastikan guru yang mengajar atau menyampaikan ilmu tersebut adalah individu yang dipercayai dan diyakini ilmunya bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW serta merupakan pada faham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Muslim meriwayatkan dalam mukadimah kitab Sahihnya daripada Muhammad bin Sirin, beliau berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka kamu lihatlah daripada siapakah kamu mengambil agama kamu. Wahai Muslim, Habib mengingatkan bahawa mana-mana orang yang mengajar cuma mengajar atau menyebabkan pengajaran agama Islam tanpa tauhid adalah satu kesalahan di bawah seksyen 109 ayat pentadbiran agama Islam Nabi Sallallahu 203 pindahan 2016. Muslimnya rahmat Allah. Tiada isyarat menerima aduan bahawa masih terdapat masjid atau surau yang mengundang penceramah tanpa tauhid. Malah penceramah yang tidak mempunyai tauhid pun dan mau tentang dan tahu tentang keperluan mendapatkan tauhid dari Nabi selama ini masih terus mencuba untuk memberi ceramah di masjid dan surau tanpa tauhid. Dan apabila kebenaran ceramah di masjid dan surau tidak dibenarkan atas alasan tiada mempunyai tauhid, pihak berkuasa agama dipersalahkan dan diperlebihkan kononnya menghalang usaha-usaha dakwah dilakukan di masjid dan surau. Kenapa ini boleh berlaku? Sedangkan sehingga 31 Desember 2022 terdapat seramai 5,641 pendakwah bertauhid di Negeri Selangor PBNS telah dilakukan. Jumlah penceramah bertauhid yang ramai ini tidak menyukarkan pihak masjid atau surau untuk memilih mana-mana penceramah bertauhid yang boleh diperoleh maklumat mereka. Itulah bilangan sasaran Jabatan Agama Islam Selangor. Yang MAIS juga ingin menegaskan pada semua pemegang tauhid MAIS, hendaklah pada setiap masa mematuhi undang-undang atau apa-apa arahan, larangan atau perintah yang diberikan oleh pihak berkuasa agama. Hendaklah menggunakan tauhid yang mengajar pada situasi yang betul, bukannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Tidak menyelitkan lawak nakal yang lampau sehingga masyarakat hanya mengerti lawak berbanding ilmu yang disampaikan akhirnya. Masyarakat lebih tertarik kepada penceramah hanya kerana lawaknya, tapi bukan kepada ilmu. Kemudian tauhid juga diingatkan supaya tidak mencampur adukan isu agama dengan politik, kepartian dan permusuhan sesama Islam, atau menyelitkan apa-apa perkara yang mempunyai kecenderungan bagi mendatangkan benci atau penghinaan terhadap mana-mana agama, atau membangkitkan perasaan tidak suka terhadap mana-mana kerajaan, atau mengembangkan perasaan buruk, sangka dan permusuhan antara beberapa kaum atau golongan penduduk negara ini. Bagi pemegang tauhid hendaklah pada setiap masa menunjukkan akhlak yang baik bertepatan dengan apa yang diperkatakan dalam kuliahnya, walaupun ceramah. Tidak berkelakuan dengan cara yang boleh mencermatkan agama Islam atau apa-apa perkara yang boleh menyebabkan tauhidnya ditarik balik. Selain daripada itu, pemegang tauhid juga adalah pendukung inspirasi pihak berkuasa agama dalam mengurus hal ehwal agama Islam dan pembangunan umat Islam. Dalam hal ini, Yang Maha Mulia Sultan Selangor menegaskan bahawa sebagai ketua agama Islam Negeri Selangor, seperti yang termaktub di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1999 dan kuasa-kuasa yang diperuntukkan di bawah Manajemen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, bagi yang mempunyai kuasa untuk menikahkan agar tauhid terhadap mana-mana pihak ditarik balik atas sebab-sebab tertentu demi memelihara kesucian agama Islam dan mengelak perpecahan dalam kalangan masyarakat Islam. Muslimin yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada minggu ini, Habib ingin menyeru
Yang pertama, umat Islam adalah menuntut ilmu yang betul daripada guru yang dipercayai dan diyakini untuk ilmuannya. Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang diberitahu oleh hadis. Yang kedua, umat Islam adalah yakin bahawa ilmu fardu ain dan tahu kekayaan adalah ilmu Allah yang wajib diajar dengan aman, benar dan ikhlas, bertujuan mewujudkan individu yang bertakwa, masyarakat yang damai dan negara yang makmur. Yang ketiga, umat Islam adalah sedar bahawa segala putusan dan keputusan